Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan teman-teman di luar sana, para penonton Jom Channel pada malam ini? Kita bicara santai sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Bersama dengan perintah Kawalan Pergerakan PKP pada kali ini, siri ke-20. Tak lain tak bukan, memang orang yang biasa. Kita akan tampilkan bersama tuan-tuan dan puan-puan. Tidak lain tidak bukan Yang Berhormat Khalid Abdul Samad, Ahli Parlimen Shah Alam, merangkap pengarah komunikasi Parti Amanah Negara. Assalamualaikum, Maywi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar sihat semua? Saya alhamdulillah, nampak susut sikit, Maywi. Yalah, puas sikit kan. Itulah. Dan hari ni kita 6 Mei tahun 2020, hari ni hari Rabu 10 malam 14 Ramadan, kita hari yang ke-14 dah kita dalam Ramadan ini, dah dalam pertengahan dah Wabi. Kalau kata 10 tu awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, keampunan Allah. Yang kita harapkan agar kita tak sia-siakan Ramadan yang sedang berlangsung lagi. Macam panjang sikit Wabi. Hari ni masa jalan perlahan. Dia bergantung pada masing-masing punya program kot. Bagi saya terasa macam banyak sangat benda yang terkejar-kejar juga tadi. Oh, masih lagi terkejar adalah program kat Shah Alam tadi. Biasa telah memberikan bantuan dan kerja sebagai ahli parlimen masih lagi berjalan. Baik, malam ni kita jalankan kerja kita pula untuk memberikan penerangan pada teman-teman di luar sana yang masih memerlukan orang kata pandangan, masih perlukan penerangan, penjelasan tentang tajuk kita malam ni, Wabi. Sidang parlimen sehari. PN takut. Ini agak akademik sikit, Wabi, dan Wabi adalah orang yang tepat untuk menjelaskan tentang perjalanan sidang parlimen satu hari ini. Munasabah atau tak munasabah, Wabi? Jadi kita teruskan terus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya rasa semua orang ataupun berkerajaan negara kita, institusi parlimen ini adalah di antara yang terpenting untuk nak melakukan kerja semak dan imbang untuk menentukan bahawa tidak ada kesilapan, penyelewengan, keputusan yang kurang mantap dan tak masak yang dilaksanakan dan sebagainya maka institusi parlimen ini cukup penting, lebih-lebih lagi dalam keadaan di mana kita sedang menghadapi ancaman COVID-19, ancaman terhadap kesihatan negara, rakyat di negara, ancaman terhadap ekonomi negara dan sebagainya. Lalu suasana yang sebegini sepatutnya menuntut peranan yang lebih bermakna kepada parlimen berbanding dalam suasana yang biasa, yang tidak ada ancaman dan sebagainya. Kerana apa? Kerana keputusan yang dibuat oleh kerajaan itu akan mendatangkan kesan yang cukup besar terhadap rakyat dan terhadap negara. Maka agak peliklah dalam keadaan menghadapi ancaman yang sebegini, kita gunakan ancaman itu sebagai alasan untuk nak adakan parlimen yang ringkas, yang hanya sekadar sehari, dan sedangkan banyak keputusan-keputusan yang dibuat yang cukup penting dan perlu dibahas dan perlu kita dengar pandangan daripada semua orang, lebih-lebih lagi wakil-wakil rakyat yang mempunyai hubungan dengan akar umbi di peringkat kawasan mereka dan sebagainya. Saya bagi contohlah Saiful sebagai contoh soal PKPB yang sedang dilaksanakan kita dengar macam bukan 15 14 negeri, 9 negeri pada awalnya tak setuju. Baru-baru ni dah ada lah kata okeylah 2 lagi dah setuju, so tinggal 7. Tapi pokoknya ada yang tak setuju nak laksanakan dengan sepenuhnya seperti mana yang dicadangkan oleh
kerajaan peringkat federal. Lalu ini merupakan satu isu yang cukup penting kerana kita tak nak satu kesilapan yang akan menyebabkan berulangnya ataupun berlakunya gelombang ketiga. Gelombang baru dan sebagainya yang akan mengancam kesihatan rakyat jelata. Lalu itulah sebabnya kita perlu mengadakan sesi parlimen untuk membahaskan kenapa ketua menteri, kenapa menteri besar tak setuju, kenapa sampai 9 negeri yang tak nak pada asalnya tak nak ikut bersama walaupun telah pun bertemu dan telah pun dijelaskan dan hari ini saya dapatlah ikuti video antara CM Penang dengan pengacara, dua pengacara tu, seorang lelaki seorang perempuan tu yang Melissa dengan Kurt tak terlupa lah nama dia orang kan. Dia tanya CM tu kenapa. Dan CM kata dalam perjumpaan dengan menteri dan juga Kementerian Kesihatan telah dijelaskan bahawa ianya akan dilonggarkan, tetapi bila dilonggarkan pun dia ikut dia punya zon, dia ikut dia punya kawasan, ikut daerah dia, sama ada yang hijau ataupun yang merah. Maka yang hijau tu akan dipertahankan, akan dijaga, yang merah ni akan disekat dan diserang untuk menentang. Tapi bila keluar arahan, tiba-tiba dia punya arahan dia menyeluruh untuk seluruh negara, langsung tak rujuk kepada soal zon hijau ke merah ke dan sebagainya. Dan inilah yang menyebabkan kerajaan negeri tersentak dan tak mau ikut Lalu benda-benda macam ni sepatutnya boleh dibincang di dalam parlimen untuk diperjelaskan. Kita pun nak tahu kenapa benda ni berlaku. Tak wajar, tak berkesan kalau sekiranya negeri buat cara lain negeri kalau ada benda yang tak jelas dan sebagainya Tapi kalau tak ada sidang parlimen ataupun sidang parlimen hanya satu hari, dengar titah diraja, lepas tu berhenti sekejap, lepas tu masuk balik dengar rang undang-undang saja, itu pun tak dibahas, hanya bacaan yang kali pertama. Lalu apa yang boleh dimanfaatkan daripada sidang yang seperti itu? Ianya bukan lagi sebagai satu usaha semak dan imbang, dan lebih menjadi sebagai satu usaha yang untuk memenuhi keperluan perlembagaan, yang mana kita kena ada sidang dalam 6 bulan yang pertama tu mesti ada satu sidang. Tak kisahlah sama ada ianya berfungsi ataupun tidak. YB setakat sehingga hari ini dah berapa penggal jadi ahli parlimen, YB? Ni dah merupakan penggal saya yang ketiga. Saya mula pada 2008 sampai 2013 tu penggal yang pertama, 2013 sampai 2018 yang kedua, dan masuk 2008 sampai sekarang ni yang penggal yang ketiga lah. Tak pernah lah sebelum ini sebegini. Dalam untuk sidang penggal ketiga Parlimen 14 masuk selepas PR 14 2020 ini, mesyuarat pertama lah pada hari Isnin 18 Mei ini yang satu hari. Kemudian mesyuarat kedua adalah pada 13 Julai sehingga 27 Ogos, 25 hari. Itu pada mesyuarat kedua, dan mesyuarat ketiga akan berlangsung pada 28 September hingga 26 November, 36 hari. Jadi itu tadi Nabi kata tak pernah berlaku. Saya nak terangkan sekali lagi bagi soalan yang paling jelas supaya kat luar tu sana jelas. Dalam mana sidang, adakah ini pernah berlaku sidang satu hari seperti yang berlaku pada akan berlaku pada Isnin ni, Nabi? Tidak. Ni kali pertama ianya berlaku, dan alasan yang diberi adalah satu alasan yang tidak munasabah seperti mana yang saya sebut, oleh kerana masalah COVID-19. Sedangkan dalam keadaan kita nak tangani masalah COVID-19 inilah yang perlukan satu institusi parlimen yang berfungsi, yang akan melakukan semak imbang dan menentukan untuk membantu kerajaan untuk membuat satu keputusan yang paling baik dan paling mantap. Kerana dengan adanya perjalanan. Persoalan tu ada dekat situ.
adakah kerana ketakutan? Kalau kata ketakutan, saya ambil contoh bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim, pimpinan Pakatan Harapan memberikan satu jaminan sekiranya berlaku sidang, mereka ataupun pakatan tidak akan membuat satu undi tidak percaya dari segi jumlah ahli parlimen menyokong pihak kerajaan ataupun pembangkang, tidak berlaku, hanya untuk membincangkan masalah hak rakyat yang penting sekarang ini. Tapi dapatkan jaminan itu, apa yang ditakutkan lagi itu, Ebi? Yalah, yang pertama saya kena jelaskan dan perbetulkan bahawa jaminan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim hari itu ialah sekiranya diadakan sidang khas untuk nak bahas masalah COVID-19 ini. Yang ini bukan sidang khas, ini merupakan sidang yang biasa sepatutnya, tetapi diadakan secara yang luar biasa, dan yang takut, apa yang ditakutkan, kemungkinanlah dia takut akan berlakunya undi tak percaya, dia takut akan berlakunya soal sesi jawab yang menteri sama menteri pun di belah sana pun tak setuju satu sama lain, yang Menteri Kesihatan mungkin dia kata kita kena utamakan kesihatan, nak kena ikut zon dan sebagainya. Menteri Perdagangan, MITI, ekonomi dan yang jaga MITI pun dia kata tidak, kita kena jaga ekonomi dan sebagainya. Lalu dia sama dia pun nampak macam tak ada satu sealiran dalam pemikiran mereka, maka dikhawatiri kalau buat sidang parlimen yang panjang, adanya perbahasan dan sebagainya, maka apa yang timbul itu dia sama dia pula bercelaru. Sebagai contohlah, kita tengok yang mana yang negeri-negeri yang tak nak ikut itu bukan semuanya negeri PH. Ada juga negeri PN. Negeri PH berapa sangat? 3 kan? Tapi kita difahamkan sampai 9 negeri yang asalnya tak nak ikut, sekarang ni dah turun jadi 7 negeri, mungkin ada 6 negeri, tapi maknanya termasuk negeri-negeri yang di bawah Pakatan Nasional, Perikatan Nasional. Ini menunjukkan ketidaksealiran pemikiran di kalangan mereka. Dan kalau dia buat pergi ke parlimen, mungkinlah dia risau. Dia sama dia pun bergaduh, sehingga akan menjatuhkan imej kerajaan Perikatan Nasional. Kita pun tak tahulah apa yang dia orang takut, bila tak ataupun tak boleh jawab. Jawab yang macam isu moratorium bank itu, nak bila kalau orang tanya dan sebagainya, menteri pun nak jawab pun susah. Lalu salahkan bank negara lah, bank negara cakap tak betul lah, salahkan bank lah, dan sebagainya. Lalu ini semua akan menjadi mendedahkan betapa kerajaan Perikatan Nasional ni dalam keadaan yang sangat-sangat bercelaru. Tambahlah pula baru-baru ni pula ada pula tuduhan bahawa dah berlakunya penyelewengan, ni pun mungkin takutlah nak jawab dalam parlimen. Awak baru je tak sampai, baru je dalam 2 bulan ambil alih kerajaan, macam dah nak buat rekod Guinness Book World Book of Records kot. Tempoh 2 bulan dah terus dah ada rasuah 30 juta. Ni pun mungkin dia takut. Ini pun menarik juga ni, WB. Laporan ada dah dikeluarkan tentang laporan 30 juta melibatkan dalam laporan tersebut melibatkan Kementerian Kesihatan itu sendiri. Jadi tapi dengar-dengarnya sudah ada penafian. Tapi macam mana pun, adakah ini juga antara yang ditakutkan untuk dibawa atau dibincang dalam parlimen? Ya, sepatutnya inilah perkara-perkara yang menjadi sebagai hujah untuk menyokong tempoh persidangan itu dilanjutkan. Kerana ada banyak isu yang perlu diperjelaskan. Soal PKPB yang dilaksanakan dengan cara yang mengejut, yang orang kata crash landing, dia kata 2 hari bulan Mei diumum, 4 hari bulan Mei nak laksana. Sedangkan penjelasan kepada ketua menteri, kepada menteri besar dan sebagainya lain daripada apa yang nak dilaksanakan. Benda ni perlu diperjelaskan. Lepas tu timbul pula yang isu tentang soal penyelewengan, tuduhan berlakunya penyelewengan, dan sebagainya. Lalu ni semua memang perkara-perkara yang kalau kita nak tentukan bahawa rakyat boleh sepakat saling membantu untuk melaksanakan apa yang dikatakan social distancing tu dan sebagainya,
ambil serius dan sebagainya, maka institusi parlimen perlu dilihat berfungsi dan segala keputusan-keputusan yang dibuat oleh kerajaan dilihat berasaskan fakta dan meyakinkan. Ya, inilah yang dia takutlah. Soal undi tak percaya itu satu hal. Kalau tak ada undi tak percaya pun cukup untuk menjatuhkan imej kerajaan dan betapa mereka sama sendiri pun tak sepakat dan jawab soalan-soalan yang dikemukakan pun tak dapat dijawab dengan baik dan sebagainya. Itulah mungkin mereka, harapan mereka sekarang ni mereka buat satu hari punya sidang, tak ada perbahasan, hadir saja untuk memenuhi syarat perlembagaan. Ya, ni termasuk kehadiran ahli parlimen ya. Kalau ahli parlimen tak hadir 6 bulan, dia boleh hilang dia punya kelayakan sebagai ahli parlimen. Lalu dia buat dia satu hari tu. Semua kena hadir untuk nak memenuhi syarat dalam perlembagaan supaya parlimen itu boleh terus wujud walaupun tidak berfungsi dengan sepatutnya ya. Itu pun terjawab juga tu sebab kenapa perlu buat satu hari kalau yalah sidang itu perlu buat satu hari dan tempohnya sekarang. Jadi itu terjawab. Maknanya kalau lebih daripada 6 bulan sidang diadakan akan gugur kelayakan sebagai parlimen. Salah satu lagi Wawi tentang apa yang ditakutkan kalau dibawa bincang di dalam sidang parlimen. Antaranya juga ada satu contradiction perbezaan antara dua kenyataan daripada Perdana Menteri sendiri apabila mengatakan PKPB ini apabila dilaksanakan dia tergantung juga pada negeri-negeri ikut pada kesesuaian. Dan apabila yang dinyatakan tadi beberapa negara 9 dan 7 yang tidak mengikuti dan tiba-tiba Menteri Kanan Ekonomi memberikan satu ugutan di mana katanya kerajaan negeri boleh dikenakan tindakan disaman oleh pihak industri sekiranya tidak membenarkan itu. Jadi inilah mungkin berlaku dua kenyataan yang tidak selari. Jadi mungkin inilah antara yang dirisaukan apabila dibentang dalam parlimen. Tak begitu Ibi Betul. Itulah yang saya katakan bahawa diorang ni macam tidak sealiran ya dari segi dia punya pemikiran. Dia pun tak berapa bersetuju satu sama lain. Maka dia asyik keluarkan kenyataan yang bercanggah dan kita semua tahulah bahawa kerajaan Perikatan Nasional ini satu kerajaan yang begitu fragile ya. Itu muda dan kalau berlaku parlimen yang agak panjang sikit dan persidangan dan perbahasan yang memalukan, mungkin pihak yang tertentu akan merasakan saya tak naklah jadi bersama dengan kerajaan Perikatan Nasional ni, dia ni tak pandai buat kerja lah, inilah itulah dan sebagainya Lalu inilah yang dia nak kena cuba jaga dan harapan dia lah mungkin bila dah masuk bulan 7 itu maka segala masalah COVID ini dah dapat ditangani dengan lebih baik, lebih berkesan, persefahaman di antara menteri-menteri dapat tercapai, maka dia berani sikitlah nak hadapi parlimen pada bulan Julai. Tapi saya tak menolak alasan untuk nak dipendekkan pasal asalnya yang satu hari ni pun tak begitu. Pada asalnya sepatutnya diadakan pada bulan 3, ditunda. Pada ketika ianya ditunda tak disebut nak buat satu hari Lalu benda ni semua akan bergantung kepada keadaan Kita dapati seolah-olah sekarang ini macam kerajaan ini memang dia tak faham apa yang perlu dibuat dan masing-masing nak jaga aspek masing-masing lah yang macam MITI ni dan Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi tiba-tiba je macam seolah-olah je baru je perasan kalau kita buat MCO ini, kita buat perintah kawalan pergerakan ini, satu hari kita rugi 2.4 bilion. Macam seolah-olah baru sekarang je tersedar dah habis dah dekat 2 bulan mereka sama mereka pun ada beberapa aspek yang diorang tak
setuju dan itulah mengapa mereka takut. Saya rasa hujah bahawa oleh kerana menghadapi COVID-19 maka tak perlu ada sidang parlimen, itu adalah satu hujah yang amat meleset. Saya punya pandangan dan rakan-rakan saya juga yang dalam PH berpandangan dalam suasana yang sebeginilah perlu kita ada sesi parlimen untuk nak membahaskannya kerana dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam suasana ini akan mendatangkan kesan yang berpanjangan, ya, yang teruk. Kalau keputusan ini tak baik, maka kesannya akan memakan masa untuk kita nak perbetulkan, ya. Oleh kerana itu penting untuk kita nak buat keputusan yang baik dan betul dan tepat, dan itu akan hanya tercapai kalau kita ada perbahasan. Maka bagi saya, oleh kerana ada COVID ini, itulah sebabnya kita perlu ada sidang yang lebih lama. Ya. Ya. Okey. Kita keep track balik YB kalau ke belakang dulu sebelum 22 bulan yang lalu, sebelum Pakatan Harapan pemerintah, kalau kita tengok sidang parlimen ni secara live ni tidak berlaku, saya rasa lah. Ya. Faham Dengar YB? Apa hal tak tahu, tak dengar suara Saiful, tak dengar. Ni something ni. Technical Okey. So sekarang dengar tak? Tak berapa dengar lagi, tapi bolehlah kot. Bolehlah kot Okey. Sebelum Pakatan Harapan pemerintah dulu, sidang parlimen kalau kita dapat saksikan tidak pernah berlaku disiarkan secara live ataupun paling kurang hanya terpilih. Jadi sekiranya lah ini sidang yang pertama ini selepas kerajaan kalau dinamakan dari atap kerajaan pintu belakang ini mengambil alih, dah menjadi satu presiden. Apabila sidang yang pertama, mesyuarat pertama ini dijadikan satu hari, apa yang YB lihat pula untuk sidang-sidang yang akan datang? Adakah selepas ini tiada lagi siaran secara live atau selepas ini akan terpilih beberapa mungkin perbahasan-perbahasan yang memberikan keuntungan pada mereka, itu saja yang mereka akan siarkan? Atau macam mana YB merasakan sidang parlimen akan datang akan berlaku? Ya, ini memang susahlah kita nak ramalkan, tetapi kalau kita ikut dari segi amalan yang terbaik, apa yang harapan rakyat, apa yang perubahan yang positif yang telah kami bawa, yang yang lebih nak ke arah mewujudkan sebuah kerajaan yang lebih telus, akan diteruskanlah, ya. Adanya sidang dan adanya live coverage, adanya siaran dalam dalam televisyen, adanya keluar dalam YouTube dan sebagainya. Harapan kita begitulah, kerana memang rakyat dia yang pilih kerajaan, lalu dia nak tengoklah prestasi kerajaannya. Tetapi sekarang ini bukanlah kerajaan ini, bukan kerajaan yang dipilih rakyat, tetapi MP-MP yang dipilih itu mereka membentuk kerajaan, ya. Dan rakyat pun nak tengoklah sejauh mana MP-MP yang mereka pilih berfungsi dan dapat memainkan peranan yang seperti mana yang sepatutnya. Harapan kita dalam unsur untuk menentukan ketelusan dan accountability, pertanggungjawaban, maka sidang parlimen kita harap dapat disiarkan secara langsung dan dapat direkod dan dapat lagi dipamerkan melalui YouTube dan sebagainya. Barulah orang nampak sejauh mana baik ataupun buruknya kerajaan Perikatan Nasional ini, ya. Ya, kalaulah diberikan ruang tidak berlaku satu hari sidang parlimen ini, YB selaku ahli parlimen Shah Alam, kebiasaannya apakah dalam konteks yang sekarang ini, apakah persoalan ataupun yang ingin diajukan di dalam sidang parlimen merujuk kepada isu-isu setempat di Shah Alam? Ada apa-apa yang YB ingin ketengahkan? Dia dari segi Shah Alam secara khususnya lebih dari segi bantuan yang diturunkan, ya, sejauh mana ianya telah diturunkan.
kerana setakat ini memang apa yang dikatakan sebagai package ataupun bakul bantuan daripada JKM ke, daripada mana-mana ke, memang tak ada. Memang tak ada. Apa yang sedang dilakukan di Shah Alam semua kita buat sendiri berdasarkan kepada sumbangan dan sokongan daripada masyarakat di Shah Alam yang menyumbang, dan kita memberikan bekalan makanan kepada warga Shah Alam. Lalu kita nak tahu apa yang dijanjikan, yang dikatakan 1,000 bakul ataupun package bantuan dan sebagainya, ke mana ianya pergi? Adakah ianya telah masuk saluran ikut parti politik UMNO ke, Bersatu ke, dan sebagainya, ataupun seperti mana sepatutnya melalui ahli parlimen, dan kenapa mereka mungkir janji dan buat sebaliknya. Ini di antara yang untuk Shah Alam lah. Yang kedua tentang soal bekalan PPE untuk hospital Shah Alam. Kenapa kita pun terpaksa memberi sumbangan PPE kepada hospital Shah Alam, sedangkan bila mula-mula Perikatan Nasional ambil alih kerajaan, dia orang kata duit banyak. Dia kata ni yang Pakatan Harapan je yang kedekut, kata tak ada duit dan sebagainya, tapi sebenarnya duit banyak dan sebagainya. Tapi tiba-tiba kita tengok bila dalam soal bekalan face mask, bekalan PPE, bekalan keperluan-keperluan yang lain, kita pula terpaksa bantu hospital itu sendiri. Lalu sedangkan itu adalah di bawah kerajaan, tapi tak apalah, kita bantu tu alhamdulillah lah. Dan peruntukan yang telah kita tentukan untuk tahun 2020 bagi Kementerian Kesihatan yang dalam bajet yang telah diluluskan pada hujung 2019, iaitu bajet Pakatan Harapan, Kementerian Kesihatan ni nombor 2 terbesar bajetnya. Tiap-tiap tahun kalau kita nak banding jumlah yang bajet yang untuk kesihatan ni bertambah. 2018 lebih, 2019 pun bertambah, 2020 pun dah bertambah lebih lagi. Dan dengan peruntukan yang telah dihaskan untuk Kementerian Kesihatan, kenapa tak boleh beli PPE ini dan sebagainya dengan segera, dengan cepat? Dan kalau dah dibeli tu kenapa tak diedarkan? Kenapa pihak swasta kena buat sumbangan lah, apalah dan macam, kerajaan tak ada duit. Sedangkan bila mula-mula ambil alih kata banyak duit dan sebagainya. Dan yang ketiga, bukan berhubung dengan Shah Alam khususnya, tetapi yang pendekatan yang mereka gunakanlah yang membenarkan pembukaan tanpa mengambil kira pembukaan ekonomi dan industri, tanpa mengambil kira kawasan-kawasan dan zon-zon yang seperti mana yang kita sebutkan tadi lah. Kenapa buat pelaksanaan dan pendekatan yang sebegitu rupa? Macam seolah-olah okeylah, kita buka ni semua dah tanggungjawab rakyat sendirilah. Awak sendirilah jaga sendirilah. Sedangkan sebelum ini begitu ketat, begitu dan sebagainya, kena tangkap, masuk penjara lah. Walaupun ada yang pergi untuk nak dapatkan makanan tapi kena tangkap, masuk penjara. Kena fine 1,000. Ketat semacam ketatnya. Tiba-tiba okeylah, lepas. Semua jaga sendiri, kita jaga kita. Macam mana? Kita tak faham. Lalu ini akan kita persoalkan. Dan yang keempat, soal moratorium tu pun memang warga Shah Alam pun ramai cerdas yang asalnya tak payah kena bayar interest lah, apalah, dan tiba-tiba semua kena bayar interest lah, dan sebagainya. Lalu ini pun kita nak kena dapatkan penjelasan macam mana Menteri Kewangan boleh buat pengumuman macam sebegitu rupa, tiba-tiba dia kata tak betul, bank negara cakap tak betul lah, bank cakap tak betul lah, apalah, macam dia nak lepas tangan pula. Apa yang sebenarnya berlaku kita akan persoalkan kerana ramai yang menjadi mangsa. Yang kelima, mungkin yang terakhir, ialah tentang isu penyelewengan yang diheboh-hebohkan sekarang ni lah. Saiful ada dapat baca tak yang surat yang kononnya katanya daripada pejabat Ketua Kementerian Kesihatan? Ya, ada. Ada kan? Surat tu seperti mana yang Saiful mungkin dah perasan, kontraknya 30 juta, dia sign dia dapat 50% advance payment, tak buat apa-apa lagi dah dapat 15%, 15 juta. Yang saya faham lah dalam surat tu. Nombor dua, kontrak ini diberi kepada syarikat yang merupakan pemaju untuk nak
memberikan perkhidmatan makmal ke PPE ke apa ke, tapi tak ada kena mengena dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh syarikat berkenaan. Maka banyaklah orang persoalkan. MACC pun kita difahamkan dah tengah buat siasatan dan sebagainya, dan kononnya yang terlibat ni ramai adalah pegawai-pegawai dalam pejabat menteri dan juga yang pegawai kementerian, dan ini amat sangat mendukacitakan kerana kita sedang dalam keadaan krisis. Ada juga yang nak ambil kesempatan nak pelarikan duit negara. Banyaklah benda nak bawa kalau dapat peluang. Itulah, banyak luar jangka lah YB. Ialah sidang satu hari tak dapat nak bagi soalan-soalan ni. Luar jangka isu ketirisan ni tiba-tiba berlaku pula time orang ada musibah, berita macam ni keluar. Walaupun ada penafian, saya pun ada baca juga, tapi mungkin sidang parlimen sebenarnya waktu yang lebih sesuai untuk diperjelaskan kepada semua MP. Apatah lagi itulah lebih rasmi jawapan-jawapan yang diberikan oleh kementerian tersebut. Jadi memang itu yang kita nampak, dan penonton kita yang menyaksikan pun gitu juga sebenarnya YB. Mereka perlukan dapat kejelasan. Banyak kita berikan fakta, YB berikan fakta di sini, tapi biasalah. Cuma nak tanya ni YB, setakat ni ada kes-kes saman? Kes-kes saman? Ada tak? Adalah orang yang nak saman saya, kononnya saya menghasut rakyat untuk membenci yang di Pertuan Agong dan sebagainya, ni semua daripada satu NGO yang orang kata yang sayap kanan, politik kanan telajak ni, yang right wing NGO Ummah, ini Melayu Islam ya, geng Melayu Islam ya lah, dia tak kisah orang Melayu merompak, mencuri dan sebagainya, tapi dia memperjuangkan Melayu Islam lah. Dia orang buat aduan itu, kononnya saya menghasut rakyat untuk membencikan yang di Pertuan Agong, sedangkan apa yang saya katakan adalah satu perkara yang selari lah dengan apa yang terkandung dalam perlembagaan, bahawa kalau Agong rasa yakin, maka dia boleh beri dia boleh lantik seseorang itu sebagai Perdana Menteri bila dia rasa yakin bahawa orang itu boleh dapat majoriti dalam Dewan. Maka kalau dia tak lantik, maka maknanya dia tak yakin lah. Lalu bila kita kata dia tak yakin oleh kerana apa-apa sebab sekalipun, tu hak Agong lah. Macam mana pula kita menghasut kebencian terhadap Agong? Agong menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya dalam perlembagaan, dan kita tak pertikaikan, tu memang kuasa Agong. Dan apa yang kita kata dia tak yakin, itu adalah fakta lah. Kalau dia yakin, dia akan lantik. Kalau dia tak lantik, maknanya dia tak yakin lah orang tu boleh dapat majoriti. Apa yang kita kata kita menghasut? Itu penilaian Agong lah atas maklumat yang ada pada baginda. Dia buatlah penilaiannya. Mungkin dia lihat oleh kerana susah nak dapat, maka dia buat kali kedua. Itulah yang apa yang berlaku. Saya hanya menceritakan fakta. Itu pun dia nak jadikan isu kerana apa? Kerana dia nak tutup kelemahan kerajaan Perikatan Nasional ini dengan dia nak mengapi-apikan isu perkauman lah, Melayu lah. Kita lupa bahawa yang kerajaan yang sedia ada sekarang ini sedang membuat beberapa keputusan yang mungkin mendatangkan natijah yang cukup buruk terhadap negara dan terhadap rakyat. Itulah 4 orang pimpinan pakatan yang dilaporkan. Ada laporan polis terhadap keempat ni, termasuk dengan YB lah. So selamat maju jaya YB. Penjelasan dari beri itu. Cuma satu soalan lagi ni YB. Okey, ini pun ada rentetan juga, dikaitkan juga dengan sidang parlimen sehari sama ada PN takut atau tidak. Dan secara kebetulannya pada hari ini kenyataan daripada Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia menyatakan Armada tolak UMNO kembali kepada PH. Ini mungkin satu perkembangan yang terbaru, terkini. Jadi adakah ini juga boleh menimbulkan ketakutan dan memberikan kesangsian kepada beberapa MP terutamanya yang dari Bersatu mengikuti Muhyiddin? Adakah mereka juga akan merasakan ini satu perkembangan yang membuatkan mereka sangsi berada dalam kerajaan Perikatan Nasional ni? Saya rasa banyak analisa yang telah ditulis. Dan saya setujulah dengan analisa yang mengatakan bahawa sebenarnya
Bersatu ini dia tidak ada masa depan kalau dia terus dengan Perikatan Nasional, ya. Kerana UMNO dan PAS pun tidak menyokong mereka, dan UMNO pun dah templak dah Bersatu ni dah berkali-kali, kalau nak ikutkan dah ditemplak, dah ditempeling, memalukan, ya. Satu tamparan lah, bukan tempeling, satu tamparan yang telah dilakukan terhadap Bersatu, tapi golongan pemuda khususnya Armada, dia nampak bahawa sebenarnya UMNO pun tak hargai mereka, PAS pun tak hargai mereka, hanya mengambil kesempatan, dan akhirnya selepas ini mereka akan dicampak, ya, dan diketepikan oleh UMNO dan juga PAS, dan pada masa yang sama Azmin Ali pun dia dalam keadaan agak tersepit. Bersatu pun dia tak terima dia lagi. Dia pun kalau diterima sebagai ahli pun dia tak boleh bertanding, lalu dia jadi ahli biasa je, tak ada jawatan dalam parti. Kalau berlaku pilihan raya, maka dia tidak akan dipilih sebagai calon bagi Parti Bersatu ataupun bagi Perikatan Nasional ataupun bagi Muafakat Nasional. Lalu ini semua akan menimbulkan masalah bagi mereka, dan kita haraplah bahawa ahli-ahli parlimen Bersatu yang dulu telah berani tinggalkan UMNO atas cita-cita untuk mewujudkan sebuah parti politik Melayu yang bersih, bebas rasuah, berprinsip, berakhlak, berintegriti, mereka akan kembali kepada asas perjuangan dan asas pembentukan Parti Peribumi Bersatu Malaysia itu, dan tidak sekadar mengikut Tan Sri Mahyudin Yassin yang sekarang ini hanya diguna pakai oleh Azmin untuk memenuhi cita-cita politik Azmin itu sendiri, ya. Kerana Azmin dia tak nak Anwar jadi Perdana Menteri, dia nak dirinya jadi Perdana Menteri dan sebagainya, maka dia menghasut Tan Sri Mahyudin sampai Tan Sri Mahyudin pula mengkhianati Tun. Tapi sekarang ni keadaan mereka berdua pun terombang-ambing, maka kita harap bahawa semua ahli-ahli parlimen Bersatu akan ingat kembalilah kenapa kamu berada di dalam Bersatu, kenapa Parti Bersatu ditubuhkan, dan pihak Armada, pihak sayap pemuda ni memang itulah tugasnya dan tanggungjawabnya untuk memberikan teguran dan peringatan, ya. Alhamdulillah, saya ucapkan tahniahlah kepada Armada atas ketegasan mereka dan kejelasan fikrah politik mereka itu. Ya, Alhamdulillah. Jadi kepada YB juga selamat bersidang nanti 18 Mei pada Isnin depan. Moga-moga walaupun satu hari itu orang ada kerusi seat dah tahu kat mana dah YB kedudukan dah. Ya, tak tahu lagi, sedang diuruskan. Tetapi kita dah keluar kenyataan, kita meminta supaya sidang parlimen dilanjutkan. Kita haraplah pihak Tan Sri Mahyudin, pihak Parti Bersatu, Perikatan Nasional akan berani untuk menunaikan tanggungjawab kepimpinan dengan membenarkan sidang yang lebih lama, kerana isu-isu yang seperti yang kita sebut tadi, kalau tak dijelaskan dalam parlimen, maka ianya akan berlegar dalam media sosial dan sebagainya, dan menimbulkan banyak kegelisahan dan ketidakkeselesaan, ya, di kalangan rakyat, ya. Maka dengan adanya sidang parlimen yang lebih panjang, semua isu-isu ini dapat diperjelaskan dengan baik, dengan lebih baik, dan dengan itu kita boleh mewujudkan satu kesatuan dalam kita memerangi COVID-19 ini, ya. Ya, insya-Allah. Jadi pada teman-teman kat luar sana, pastikan pada 18 Mei nanti kita saksikan, kalau sekiranya ada, saya merasakan masih ada lagi live siaran langsung sidang parlimen mesyuarat pertama pada 18 hari Isnin ini. Kita nak tengoklah nanti, mungkin selepas daripada titah diraja di istiadat pembukaan penggal parlimen, dan selepas itu apa yang berlaku. Jadi sama-sama kita saksikan. Mungkin kita tak tahu, mungkin pandangan daripada PH diterima untuk meneruskan sesi, disambung lagi, mana kita tahu ini adalah sidang yang dinanti-nantikan oleh semua rakyat Malaysia untuk kita sama-sama saksikan dan untuk memantau keadaan terkini dalam Malaysia, terutama dalam parlimen dalam waktu terdekat ni. Memang menarik ni YB, first time saya pun mungkin nak standby live tengok tadi.
InsyaAllah. Kita hope Jadi, first time and last time lah. Memalukan sebenarnya seluruh dunia. Orang lain boleh buat sidang parlimen walaupun mereka menghadapi COVID dan dalam keadaan yang lebih mengancam, lebih terancam berbanding dengan negara kita. Tapi diorang oleh kerana mereka faham peranan parlimen itu dan mereka tak takut, mereka tak ada benda yang mereka nak sorok dan nak sembunyi, maka mereka sanggup memanggil sidang parlimen sepenuhnya. Walaupun ahli parlimen tu dia jarakkan, ada yang hadir, ada yang tak hadir, ikuti secara online dan adalah kaedah kerana quorum parlimen ini tak semestinya semua orang hadir. Ya, dalam berapa peratus sahaja hadir, dah quorum dah ada, dah boleh buat persidangan, dah boleh bahas dan sebagainya dan kita boleh susun ya mengikut quorum untuk menentukan bahawa sidang itu berjalan dengan baik supaya rakyat memahami dengan lebih baik apa yang sedang dihadapi dan apa yang perlu dilakukan. Ya. InsyaAllah. Kita mengharapkan itu. Pertama tadi tentang sidang tergempar yang diminta untuk diadakan membincangkan isu COVID-19 tidak dilaksanakan, tidak dilayan oleh pihak kerajaan dan kemudian sesi sidang parlimen pula diadakan selama sehari. Jadi ya tuan-tuan dan puan-puan di luar sana mungkin inilah satu perbincangan, ambil fakta-faktanya, bukan hanya kerana dengar dan kemudian komen dengan memaki hamun, kita dapat saksikan juga, bukan itu. Ya, ambil dengan hati yang terbuka segala yang telah diperjelaskan dengan fakta, dengan informasi ini agar sama-sama kita dibukakan hati kita untuk menerima kebenaran dan moga-moga Ramadan pada kali ini juga memberikan kita keampunan daripada Allah, memberikan kita keberkatan. Moga-moga bersama-sama dalam kebenaran, menjadikan kita lebih makmur dan aman semula di Malaysia ini. Itu yang kita harapkan. Jadi terima kasih sekali lagi pada WB. Sama-sama. WB apa ni? Masih di maafnya? Moreh tak lepas ni? Ke dah tak boleh keluar dah? Tak ada. Moreh kat rumah je lah. Okey, insyaAllah. Nanti bila kita akan bicara lagi untuk bicara santai waktu seterusnya nanti insyaAllah. Okey, terima kasih kepada yang di luar sana. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Wabi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mengikuti bersama.